kelas. Pada hari ini kita masih belajar tajuk elektrolisis, tapi pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Sekarang kita tengok faktor pertama, iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kedudukan ion dalam SE. Minggu lepas cikgu dah terangkan serba sedikit, iaitu faktor pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Semakin ke bawah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion dipilih untuk dinyahcaskan. Semakin bawah, semakin mudah ion tu untuk dipilih. First of all, dah hafal ke belum siri elektrokimia yang cikgu suruh hafal? Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni kekal abadi. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, strontium, plumbum, hidrogen, cuprum, and argentum. Kena hafal ni supaya kamu boleh tahu yang mana lagi bawah. Okay. Untuk yang anion senang, sentiasa OH paling bawah. OH paling bawah sentiasa. Kenapa cikgu kata yang ni tak perlu nak hafal sangat? Kita tengok kenapa. Okay. Tengok faktor pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Apabila gambar rajah elektrolisis kamu diberi, kamu buka mata kamu tu luas-luas. Tengok, dilabelkan ini electrode carbon, okay, both electrode is carbon, okay, so larutan yang dibagi electrolyte. Ingat balik electrolyte tu apa? Electrolyte yang dibagi adalah larutan natrium nitrate. Larutan, okay, ingat apa beza larutan aqueous dengan molten? Apa kelas beza molten dan larutan? Kalau dia kata molten, apa beza? Kalau larutan, apa beza? Kalau dia kata molten, bermaksud tak ada air, tak wujud H2O. Bila disebut je ada larutan, bermaksud wujud H2O, ada air. Okay, so first of all, bila nampak gambar ni, pertama sekali kamu kena buat adalah labelkan mana satu anode, mana satu cathode. Macam mana nak labelkan mana satu electrode? Ada dua kan, satu anode, satu cathode. So kena labelkan. Macam mana? Boleh ke main label saja, ini anode, sini cathode? Tak. Tengok terminal bateri, cikgu kata terminal positif kan, dia akan connect kepada anode. So sini labelkan ini adalah anode. Okey, manakala terminal negatif bateri, dia akan connect kepada cathode. So labelkan sini adalah cathode. Okey, anode ada N ni kan, N kan. So N negatif, ingat dia negatif. So ion yang pergi adalah ion negatif yang akan pergi. Ion negatif yang akan tertarik pada anode. Manakala cathode ada T kan, nampak T macam positif kan. So ion positif yang akan pergi kepada cathode. Okey, so ingat pertama sekali bila nampak je terus labelkan mana satu anode, mana satu cathode. Benda kedua yang kamu kena buat, tengok electrolyte dia, larutan natrium nitrate. Larutan natrium nitrate, tak ingatlah formula natrium nitrate. Itu masalah kamu. Cikgu daripada hari pertama aja kamu, cikgu suruh hafal semua formula cas ion supaya boleh buat formula kimia. So natrium nitrate, natrium nitrate adalah NaNO3. Kenapa NaNO3? Sebab Na positif dan NO3 minus. Bila kita silangkan, kita akan dapat NaNO3. So benda kedua yang kamu kena buat adalah senaraikan semua ion yang hadir dalam elektrolyte. Semua ion yang hadir, nampak NaNO3 ada Na plus, NO3 minus. Jangan lupa cikgu kata kalau larutan bermaksud ada air. So air adalah H2O. So ion apa dia ada dalam H2O? Ada ion H plus dan OH minus. Bermakna ada 4 jenis ion yang hadir dalam elektrolyte kamu, iaitu natrium, nitrate, hidrogen dan hidroksida ion. Okey, ingat pertama sekali labelkan mana satu anode dan cathode. Yang kedua, kena senaraikan semua ion yang hadir dalam elektrolyte. Dah dapat macam ni, buat table macam cikgu buat sebiji-sebiji, jangan tinggal. Okey, nampak table cikgu ada 3 kolom, ada 6 laju, ada 6 row. Sini labelkan anode, sini cathode. Pertama sekali mesti kamu tulis ion yang tertarik, ion yang dipilih untuk dinyahcas. Kenapa ion tersebut dipilih? Persamaan setengah. Dan akhir sekali pemerhatian kamu. Okey, tengok ion yang hadir, kamu kata Na plus, NO3 minus, H plus dan OH minus. Cikgu kata ion yang positif pergi dekat cathode. So ini cathode kan. So ion yang akan pergi kat cathode, ion apa kelas? Ion yang pergi kat cathode yang positif. Apa kat sini yang positif? Bulatkan yang positif, Na plus dan H plus. So dekat cathode, Na plus dengan H plus yang akan pergi ke cathode. Dekat anode, ion negatif yang pergi. So tengok ion negatif mana? NO3 minus dan OH minus. Dia akan pergi kepada
anode negatif. So Na plus dengan OH minus pergi dekat anode. Ingat, ion positif pergi cathode, ion negatif pergi anode. So tengok balik table kamu, ion yang tertarik di anode, ion yang tertarik di anode juga ion negatif kan. So tulis mana ion negatif. So tulis NO3 minus dan juga OH minus. Senang kan? So cathode cikgu kata ion positif yang pergi. Tadi ion positif kamu apa? Na plus dan H plus. Okey, sini dua ion yang pergi, sini dua ion yang pergi. Okey, tengok row yang kedua, ion yang dipilih untuk dinyah cas. Ion yang dipilih untuk dinyah cas. Mana satu? NO3 minus ke OH minus yang akan dipilih untuk dinyah cas kan? Tengok balik faktor kita adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Semakin bawah dalam Se, semakin mudah dipilih untuk dinyah cas kan? Cikgu kata OH sentiasa bawah kan kalau anion. So OH lagi bawah daripada NO3 minus. So ion OH minus yang akan dipilih, OH minus yang akan dipilih untuk dinyah caskan. Tengok pula antara Na plus dengan H plus, mana lagi bawah. So penting tak nak hafal siri elektrokimia. Kalau kamu tak hafal siri elektrokimia, kamu tak tahu Na plus dengan H plus mana lagi bawah. Okey, so tengok balik siri elektrokimia kamu. Antara Na plus dengan H plus kan, nak tahu mana lagi bawah kan? Tengok Na plus sini, H plus sini. Oh, lagi bawah H plus. So H plus yang akan dipilih untuk dinyah caskan. So H plus yang akan dipilih. So tulislah H plus. Okey, so tengok pula yang ketiga. Kenapa ion tersebut dipilih? Tengok, kita sekarang fokus pada faktor pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kenapa? So cakap satu-satu. Kerana ion OH minus, kerana ion OH minus adalah lebih bawah berbanding ion NO3 minus dalam siri elektrokimia. Okey, tengok pula ini pun H plus pun sama. Kerana ion H plus adalah lebih bawah berbanding Na plus di dalam siri elektrokimia. Okey, boleh. Tulisan cikgu tak faham sangat sebab cikgu nak laju. Kan cikgu tuliskan sampai esok pun tak siap lagi. Okey. Kemudian buat persamaan setengah. Cikgu kata di anode sentiasa release elektron, sentiasa derma elektron, manakala di cathode sentiasa terima elektron. Persamaan setengah mesti dibuat berdasarkan ion yang kita pilih untuk dinyah caskan. OH punya ni biasa student dia suka hafal, dia malas nak fikir. Tapi cikgu syorkan kamu kena faham. OH bila dia riliskan elektron, dia akan menghasilkan oksigen dan juga air. Cikgu sambung sini tau. H2O. Tengok elektron, nampak kan? Lepas balance akan dapat 4 sebenarnya. Sebab bila kamu balance kan, kamu kena balance O2 sini. Sini 1. So nak samakan H pula kat sini ada 2 je. Kalau 3 tak boleh, saya boleh letak 2 kat sini. Bila letak 2 kat sini, O kita akan dapat 2 tambah 2, 4. So H pula 4. So 4 cikgu letak 4 di depan. Tapi most of the student dia suka hafal je yang ni. Tak ada masalah ikut kamu. Tapi kalau cikgu suka faham. So 4 elektron dia, so dia akan release 4 elektron. Okay. Tengok pula dekat cathode. Okey, kelas tengok pula dekat cathode. Dekat cathode, hidrogen ion kan yang dinyah caskan. So, hidrogen cikgu kata dekat cathode sentiasa terima elektron. So, hidrogen ion apabila dia terima elektron, ianya akan menjadi hidrogen atom. Hidrogen gas. Hidrogen gas mesti H2, tak boleh H sahaja. So, sini 2, sini mesti 2 juga, balance kan. So, 2 kan, 2 positif. So, 2 elektron yang akan diterima. 2H plus plus 2E menghasilkan H2. Kena pandai balancekan. Okay. So kalau kamu rasa kamu lemah untuk buat persamaan setengah, kena biasa buat soalan dan buat persamaan setengah tu. Kena pandai seimbangkan. Okay, tapi kena ingat dekat anode sentiasa release elektron, dekat cathode sentiasa receive elektron. Tengok row seterusnya, pemerhatian. So pemerhatian kamu dekat anode OH yang dipilih untuk dinyah caskan. So bila OH dia jadi
dinyahcaskan terhasilnya oksigen gas dengan air. So dekat anode kamu ni akan ada gelembung gas, akan ada oksigen gas yang terhasil dalam tabung uji kamu ni. Dan air biasalah tak dapat bezakan dengan larutan natrium nitrite. So mata kamu ni akan nampak gelembung gas. Perhatian tu apa yang mata kita nampak. So kamu akan nampak gelembung gas yang tak berwarna terhasil. Gelembung gas tak berwarna terhasil. Okey, gelembung gas yang tak berwarna terhasil di anode. Di katod pula daripada hidrogen ion menghasilkan hidrogen gas. Okey, hidrogen gas yang terhasil di katod sama, hidrogen gas mesti gelembung-gelembung juga kat sini. So sama dekat katod kamu akan nampak both oksigen dengan hidrogen gas dia tak berwarna. Okey kelas. So dekat katod kamu akan nampak gelembung gas yang tak berwarna juga. Gelembung gas tak berwarna terhasil. Okey, itu pemerhatian apa yang mata kita boleh nampak. Senang tak kelas? So ingat balik cikgu kata first of all bila nampak je gambar rajah elektrolisis, terus labelkan mana satu anode, mana satu katod. Kemudian kamu akan senaraikan semua ion yang hadir dalam elektrolit kamu. Lepas tu buat table macam cikgu buat. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula faktor yang kedua iaitu kepekatan elektrolit. Kepekatan elektrolit. Semakin pekat elektrolit, semakin mudah ion yang dipilih untuk dinyahcaskan. Okey, saya tengok dia bagi gambar rajah elektrolisis. Dia kata first of all bila nampak gambar buat apa? Terus labelkan mana satu anode, mana satu katod. Kita tengok, perhatikan ini elektrod dia bagi. Okey, elektrod, both elektrod adalah karbon. Macam mana kita nak tahu? Kita guna faktor 1 ke faktor 2? Kalau faktor 1 dia direct, dia bagi elektrod karbon, dia nyatakan larutan apa yang digunakan sebagai elektrolit. Tapi kalau dikata je elektrolit kamu tu dia tulis larutan kuprum klorida pekat. Nampak je perkataan pekat. Okey, maksudnya guna faktor yang kedua. Kalau dia tulis larutan kuprum klorida, bermaksud kita guna faktor pertama ikut kedudukan ion dalam segi elektrokimia. Tapi dibagi larutan kuprum klorida pekat. Kalau dia tak bagi perkataan pekat, ditulis mol dia tu mesti besar daripada 0.1. Kalau dia bagi 1.0, 2.0 mol dm cube, bermaksud ianya adalah pekat. Kalau dia lebih besar daripada 0.1 mol dm cube, bermaksud larutan tu adalah pekat. Sekarang soalan sangat direct, dia kata larutan kuprum klorida pekat. Nah, bermaksudnya pekat lah. Guna faktor yang kedua, kepekatan elektrolit. Itu kita dapat bezakan nak guna faktor pertama ataupun faktor kedua. Okay, terus labelkan mana satu anode, mana satu katod. Tengok bateri. Ini positif pergi dekat anode. Okay, dan negatif pergi dekat katod. Attach kepada katod. Okey, yang kedua kena buat apa? Senaraikan ion yang hadir dalam elektrolit kamu. So ion apa yang hadir? Larutan kuprum klorida, Cu Cl2. Kenapa Cu Cl2? Sebab Cu2 plus Cl minus, cikgu crosskan dapat Cu Cl2. Okey. So ion apa yang hadir dalam larutan kuprum klorida pekat? Ada ion Cu2 plus, ada ion Cl minus. Larutan, sebut je larutan mesti ada H plus kan, ada H2O kan. So ada H plus dan OH minus. So ini ion yang hadir dalam elektrolit kamu. So ingat dekat anode ion negatif yang pergi ke anode, ion positif pergi dekat katod. Okey. So tengok ion yang tertarik kepada anode, tulis ion apa yang tertarik kepada anode? Ion negatif kan. So Cl minus dan OH minus. Dekat katod Cu2 plus dan H plus. Okey, cikgu nak terangkan bahawasanya faktor-faktor ni hanya apply kepada anode, manakala pada katod sentiasa ikut faktor 1, iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So faktor-faktor yang kita akan belajar ni apply pada anode sahaja. Dekat katod sentiasa ikut faktor 1. Okey, so tengok anode Cl minus dengan OH minus, ion yang dipilih untuk dinyahcaskan. So kuprum klorida pekat. Kuprum klorida tu yang pekat. So Cl minus ni lagi pekat daripada OH minus. OH minus ni larutan je. Okey, so yang lebih pekat, yang lebih mudah untuk dinyahcaskan. So Cl minus yang akan terpilih untuk dinyahcaskan. Manakala di katod Cu2 plus dengan H plus, mana lagi bawah dalam siri elektrokimia. Okey,
Kalau perhatikan dalam siri kimia, Cu2 plus lagi bawah daripada H plus. So kita pilih Cu2 plus untuk dinyahjaskan. So kenapa ion tersebut dipilih? Buat macam biasa ayat, tulis kepekatan ion Cl minus adalah lebih tinggi berbanding ion OH minus. Kamu tulis dengan tulisan yang kemas, tulisan cikgu ni sebab cikgu nak laju. Okey, dekat katot pula, kenapa pilih Cu2 plus? Ingat katot sentiasa ikut faktor 1 iaitu kedudukan ion. Cakap kerana kedudukan ion Cu2 plus dalam Se lebih bawah dari H plus. Okey, so buat persamaan setengah yang ramai budak tak suka. Okay, Cl minus dia akan dekat anode sentiasa release elektron. Cl minus dia akan release elektron jadi Cl2, chlorine gas. Klorida ion bila release elektron jadi chlorine gas dan release elektron. So balancekan dulu sini 2 kan, so 2 elektron yang akan diriliskan. Okey, dekat katot pula Cu2 plus. So Cu2 katot sentiasa terima elektron, plus elektron akan jadi Cu. Nampak ada 2 kan, so 2. Okey, pemerhatian. Tengok pemerhatian dekat anode Cl minus dipilih untuk dinyahjaskan. Cl minus tiba-tiba jadi gas klorin. Maksud dekat anode ni akan ada gelembung-gelembung gas. Tapi gas klorin adalah berwarna kuning. So pemerhatian kamu, gelembung berwarna kuning terhasil. Ingat, gas klorin berwarna kuning. Okey, dekat katot pula daripada Cu2 plus jadi daripada kuprum ion tiba-tiba jadi kuprum atom. Ini kuprum ion daripada larutan ni dia akan jadi kuprum atom, akan melekat kat sini. Ion tiba-tiba jadi atom. Atom tu kan pepejal. So kamu akan nampak satu pepejal terbentuk. Kuprum pula dia berwarna perang. So kamu punya pemerhatian, pepejal perang terbentuk ataupun terenak, deposited.